gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memelihara, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. 我们有请安端传道和梁华伟弟兄。 Kita persilakan Bapak Penginjil Antonius menyampaikan firman Tuhan dan Bapak Tony yang menerjemahkan. Mari kita satu di dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa kami di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. 我们感谢你给我们机会来聆听你的话语。 Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami, 愿主你的圣灵引导我们的心思意念， untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. 可以明白主你的话语。 Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. 我们预备了听你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. 主内弟兄平安。 Kita bersyukur untuk kesempatan di momen Hari Ayah pada hari ini. 我们感谢主在父亲节来敬拜主。 Seperti bulan lalu kita memperingati Hari Ibu. 好像上个礼拜我们庆祝母亲节。 Kita belajar tentang kasih ibu yang mewariskan iman kepada anak-anaknya. 我们学习母爱如何教导把信心传授给儿女们。 Demikian hari ini kita akan belajar tentang Hari Ayah. 今天我们来思考父亲节， Bagaimana ayah memberikan teladan iman 如何成为儿女的榜样， Dan 作为一个父亲， dan berperan dalam mengajak keluarga kepada Allah. 带领家人来敬拜主。 Besar harapan saya pada hari ini bukan hanya ayah yang mendengarkan dan mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. 我的愿望不单是做父亲的，透过今天的信息得做祝福， Tetapi juga setiap ibu dan juga anak-anak yang mungkin hadir pada hari ini. 每个姐妹和每个我们来到这里的都可以得到造就。 Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 hingga 21. 我们一起来打开歌罗西书第3章18节到20节。 Akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian bahasa Mandarin. 首先用印尼文来读，然后再用中文读。 Berbunyi demikian, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. 读经到此。 Bapak Saudara, pada zaman ini kita melihat bahwa banyak keluarga mengalami krisis figur seorang ayah. 现今社会上，我们看见每家庭里发现一个危机，叫做父亲的危机。 Kehadiran seorang ayah di dalam keluarga sangat minim. 就是父亲陪同家里的人时间非常稀少。 Ayah mungkin sibuk bekerja, 父亲太过忙碌， bekerja dari pagi hingga malam hari, 从早到晚一直忙着工作， jarang berinteraksi dengan anak-anaknya. 直到他们跟孩子们的互动非常少。 Seorang psikolog Kristen bernama Dr. James Dobson 一个基督徒的心理学家这样说， di dalam bukunya dia mengutip sebuah penelitian. 他一本书有一个他们有考验， yang melihat bagaimana interaksi antara seorang ayah dan anaknya. 在他们研究里发现，父亲如何跟孩子们互动。 Kemudian di dalam penelitian itu, sang peneliti mengujinya dengan menaruh mikrofon di baju sang anak. 那么研究人员就在孩子的衣服上安装了麦克风， Hasilnya sangat mengejutkan. 他们记录了他们的对话，他们被记录的震惊。 Bahwa interaksi yang efektif antara seorang ayah dan anak itu hanya terjadi sekitar 37 detik dalam satu hari. 一天里头
世事的互动，父亲跟孩子的互动就有37秒。 Mungkin kita akan berkata itu konteks barat contoh. 可能我们是想是西方国家， Mari kita lihat di dalam salah satu survei juga yang diberikan oleh salah satu majalah. 我们也看有一本杂志的他们的研究， Ada 3 hal yang sangat penting yang bisa kita cermati. 在他们的普查里，我们发现3个很有趣的事。 Yang pertama adalah 61 responden dari 100% responden yang mengikuti survei menyatakan bahwa ayah sebaiknya menjadi pencari nafkah yang utama. 64%的受访者认为父亲就是挣钱的角色而已。 62% responden menyatakan bahwa ayah hanya terlibat dalam urusan rumah tangga kalau terpaksa. 62%的受访者认为父亲在必要关头才参与家事。 Dan 33% responden menyatakan bahwa ayah tidak perlu meluangkan waktunya tiap hari bersama dengan anak. 33%的受访者认为父亲不必要参与家庭的事务。 Ini adalah konteks yang dekat dengan kehidupan kita. 这是我们所处境的社会。 Dan ancaman yang paling serius dari krisis figur seorang ayah ini adalah pandangan bahwa urusan rumah tangga dan urusan mengurus anak hanyalah dibebankan kepada seorang ibu. 最大的对父亲角色的危机是，现在社会所盛行的看法就是家庭的一切的事是由母亲负责。 Harusnya itu ada tulisannya ya, mungkin dari operator bisa memperhatikan ya. 应该是有字母的。 Ya, bagaimana seorang Kristen ataupun keluarga Kristen meresponi krisis figur seorang ayah ini? 成为一个基督教家庭，我们如何来面对现在所有父亲危机或是养育的危机的发现？ Hari ini kita akan belajar bagaimana seorang ayah memberikan teladan imannya. 我们来学习看到，我们作为父亲如何成为孩子们的榜样。 Teladan iman seorang ayah di dalam keluarga adalah sebagai wakil Allah yang mengajar dan memberi disiplin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 因为父亲是在家里扮演信心的榜样，来教导如何行主的道。 Maka kita akan belajar dan merenungkan beberapa hal pada kesempatan kali ini. 我们要思想几个方面。 Yang pertama adalah bagaimana seorang ayah itu dipanggil menjadi wakil Allah untuk membawa keluarganya kepada Allah. 一个丈夫是如何被上帝呼召成为上帝的代表，来带领家人、引导家人到上帝的跟前。 Wakil Allah berarti perpanjangan tangan Allah. 代表上帝就是上帝的使者， untuk membawa keluarga beribadah kepada Allah. 就是带领自己的家人到主跟前。 Di dalam penulisan kitab Kolose yang sudah kita baca, 从哥罗西书我们读的那段 ada tatanan anggota keluarga yang disebutkan. 在哪边有说到有陈述到我们家庭成员， Dan itu diatur di dalam struktur aturan rumah tangga. 就是在我们的家庭秩序里， Terdapat peran yang diberikan bagi seorang pria. 就是一个男人在家里头的所扮演的角色， Sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai tuan. 成为的丈夫，成为父亲，成为主人。 Lalu ada hubungan timbal balik antara suami dan istri, ayah dan anak, tuan dan hamba. 夫妻的关系、父子的关系、主人跟用人的关系。 Dari sini kita dapat melihat bahwa 3 peran di dalam satu pribadi itu merupakan suatu hal yang sangat signifikan di dalam peran seorang ayah. 我们看见成为一个父亲有扮演3种不同的角色，是非常的伟大的。 Paulus ingin mengajarkan kepada setiap pria yang menjadi seorang suami dan ayah untuk melihat peranannya yang sangat penting bagi keluarga. 保罗要诉说，我们成为男人是
扮演3个重要角色的重要性。 Di dalam dunia Alkitab, kita melihat dari sejak penciptaan, Allah menciptakan terlebih dahulu laki-laki, baru kemudian perempuan. 从圣经我们看见，神首先创造亚当，然后才夏娃。 Ini tidak berarti bahwa laki-laki di atas daripada perempuan, 这不代表着男人在上， tetapi melainkan setara. 而是相等。 Laki-laki sebagai pemimpin, 男人是领袖， wanita sebagai penolong. 这个女人是男人的帮助者。 Keduanya memiliki peran yang setara di hadapan Tuhan. 那两人都在上帝的跟前是平等。 Kita juga mengenal salah satu tokoh Alkitab bernama Abraham. 我们看见亚伯拉罕， Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. 上帝呼召他离开他的家乡， Dia membawa istri beserta hamba-hambanya. 他带领他的家人还有他那仆人， Di dalam perjalanan Tuhan anugerahkan seorang anak baginya. 在他的旅途中，上帝赐给他一个儿子。 Abraham terkenal sebagai seorang yang selalu membangun mesbah keluarga. 亚伯拉罕他有一个特性，圣经一直记载他一直筑圣坛， Ia membawa keluarganya untuk beribadah kepada Allah. 他一直带领家人敬拜主。 Ini kita melihat peran Abraham sebagai wakil Allah bagi keluarganya. 就是亚伯拉罕代表上帝在他家里。 Kita juga mengenal Yosua. 我们也认识约书亚， Yosua juga memiliki komitmen yang sama. 约书亚有同样的意志。 Di dalam Yosua pasal 24 dikatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. 约书亚24章告诉我们，我和我家人必须敬拜耶和华。 Disinilah letak pentingnya peran seorang ayah. 这里我们看到父亲的重要的角色。 Di dalam perjanjian baru, kita juga melihat hal yang sama. 在新约圣经，我们也看到同样的事。 Ayah yang percaya kepada Tuhan Yesus akan membawa seisi keluarganya juga percaya kepada Tuhan. 一个信主的父亲肯定会带领全家人敬拜主。 Kita melihat kejadian ketika Paulus mempertobatkan kepala penjara. 我们在新约圣经看到保罗带领管理监狱的领袖相信主。 Kepala penjara di Filipi yang percaya kepada Tuhan, kemudian membawa seisi keluarganya percaya kepada Tuhan. 他也是带领他全家人敬拜主。 Di sini kita melihat sekali lagi peran penting seorang ayah. 这里我们看到父亲的重要角色。 Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya ketika saya sekolah di sekolah teologi, 当我在神学院念书的时候， saya sering mengunjungi beberapa rumah jemaat. 我时常探访会友的家里， Ada macam-macam, berbagai macam dari latar belakang yang berbeda-beda. 他们有不同的背景。 Tetapi menariknya, ada beberapa rumah jemaat yang menyediakan ruangan secara khusus untuk keluarganya berdoa kepada Tuhan. 可是我遇到有几个家庭，他们特别留了一个地方，就是他们的家庭祭坛。 Keluarga itu menyediakan ruangan khusus untuk berdoa dan memuji Tuhan. 在哪里？他们特别为了一起敬拜祷告。 Umumnya akan menaruh ornamen seperti salib di dinding. 他们时常有挂十字架在那里， Ada meja, di atasnya ada Alkitab. 有桌子，有圣经摆在那里， Ada lukisan bernuansa rohani. 有教会的图像， Ada alat musik untuk memuji Tuhan. 有乐器。 Dan ruangan itu dipakai secara khusus bagi keluarga setiap harinya untuk menyembah Tuhan. 那个地方，他们特地为了敬拜主。 Ini adalah sebuah pemandangan yang indah ketika keluarga bersama meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. 这是美好的我们看到他们能够全家一起敬拜主。 Ketika seorang ayah dapat membacakan bagian firman Tuhan bagi istri dan anak-anaknya. 当父亲可以读圣经给家人听， Maka inilah peran ayah sebagai wakil Allah yang merupakan panggilan Tuhan.
这是上帝对男人的呼召，成为上帝的代表在家里， Bukan karena sang ayah mampu dan cakap, 不是因为父亲的优越性， melainkan karena panggilan Tuhan. 因为是上帝的呼召， Bukan karena superioritas sang ayah di dalam keluarga, 不是他更加优越， tetapi karena sentralitas atau terpusatnya keluarga di dalam peran ayah. 乃是家庭的中心是父亲。 Yang kedua adalah bagaimana kita belajar ayah berperan di dalam mengajarkan firman Tuhan dan kehidupan yang benar dalam keluarga. 第二项，我们要看到父亲如何在家里教导真理和上帝的话语。 Saya sandingkan di dalam hal ini firman Tuhan dan kehidupan yang benar. 我这里说是上帝的话语跟行真道。 Artinya firman Tuhan harus dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. 就是我们所读的圣经，我们能行出来。 Bapak Ibu Saudara, ayat yang sangat terkenal ketika berbicara tentang hari orang tua. 当我们在父亲节的时候，有一个境界， Di dalam Ulangan pasal yang ke-6. 就是在在这埃及不是 Ulangan pasal yang ke-6. 申命记第6章， Di situ dikatakan haruslah kita mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. 你要殷勤教训你的儿女。 Tetapi ketika kita melihat konteks penyampaian firman ini, 当我们读到这章经文的时候， Allah menyampaikan kepada Musa, lalu kemudian Musa menyampaikan kepada para ayah yang mewakili keluarga-keluarganya. 上帝晓谕摩西，摩西就吩咐那些家长们。 Maka di sini terletak peran ayah kembali di dalam mengajarkan firman Tuhan itu. 看见我们从这里可以学到，成为一家之主的所扮演的角色。 Mengajarkan firman Tuhan dan memberi simbol untuk mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka keluar dari penjajahan di Mesir. 他们必须时不时的教导儿女关于上帝的话语，还有告诉他们上帝如何带领他们出埃及。 Di dalam perjanjian baru pun demikian. 在新约也是一样， Di dalam jemaat Kolose, mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah. 在哥罗斯教会，他们也面临着很大的困难。 Mereka harus mengaplikasikan firman Tuhan di tengah kondisi sekitar yang rusak secara moral. 他们的挑战就是如何在败坏社会当中仍然行走正道。 Tapi saudara, ini adalah salah satu contoh gambar rumah yang dihuni oleh orang Yahudi, keluarga Yahudi di perjanjian baru. 这图案我们看见当时犹太人的家庭的环境。 Umumnya ada pintu masuk, lalu ada ruangan yang terbuka, dan kemudian di bagian atas itu terdapat ruang makan. 我们看见有正门，还有客厅，在楼上有就是餐厅。 Kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka sering melakukan perjamuan makan. 就是他们有一个习俗，时常宴请朋友一起吃。 Dari perjamuan makan itu maka terlihatlah iman mana yang mereka percayai. 从他们一起用餐的时候，能看见他们的信心如何。 Di bagian yang di atas kita melihat bagaimana orang-orang yang melakukan perjamuan makan terdapat ornamen-ornamen penyembahan berhala. 就是我们从他们用餐的地方，他们所摆设的那些偶像， Umumnya mereka juga melakukan ritual seks bebas. 他们也实行性自由。 Ini menandakan kepercayaan dan tradisi yang rusak secara moral. 我们看待他们的道德败坏的程度。 Lalu bagaimana dengan keluarga yang kemudian telah menjadi orang percaya? 那么成为一个已经悔改信主的家庭又如何呢？ Di dalam perjamuan malam, mereka harus menyingkirkan ornamen-ornamen tersebut. 在他们用餐的时候，这些偶像必须被除掉， Seperti gambar yang di bawah. 就好像在下面那张图。 Lalu apa yang mereka lakukan di dalam perjamuan makan itu? 那么在他们用餐的时候，他们做了什么呢？
Mereka mengikuti perjamuan makan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 他们就好像耶稣最后的晚餐一样， Di situ mereka mengingat bagaimana Tuhan telah mati dan menebus dosa mereka. 他们纪念耶稣为他们的罪而死。 Injil diberitakan melalui perjamuan makan. 就是在用餐的时候，他们传扬主的福音。 Bukan hanya Injil yang diberitakan, tetapi juga mereka menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan lama yang rusak secara moral. 不单诉说福音，他们也是除掉一切不良的习惯。 Dan kita melihat ini adalah peran ayah yang sangat penting di dalam keluarga. 这是父亲所扮演重要的角色的地方。 Bapak Ibu Saudara, kita mengenal keponakan Abraham. 我们也看到这个亚伯拉罕的儿子， Yaitu Lot 就是罗德 dan beserta keluarganya. 和他的家人。 Lot memulai perjalanannya ketika dia memilih tanah yang baik bagi dirinya. 他当亚伯拉罕让他先选他想拥有的地盘在哪里，地区他选的就是他眼中看的是美好的。 Kemudian Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora. 罗他就住靠近索多玛、俄摩拉。 Kita mengetahui kota Sodom dan Gomora yang terkenal sangat tidak bermoral. 我们知道索多玛和俄摩拉是最非常上帝所记恨他们的最大他的罪。 Bagaimana di dalam Kejadian pasal 19 kita melihat ketika ada 2 orang malaikat datang ke rumah Lot. 当天使探访他们的时候， Lalu datanglah segerombolan pria-pria mau memakai mereka. 来了一群男人要强迫那些天使， Itu adalah perbuatan yang tidak bermoral. 那是没有道德的行为。 Tetapi apa yang dijawab oleh Lot? 可是罗德怎么样回答他们呢？ Lot kemudian dengan mudahnya memberikan kedua anak perempuannya. 罗德把他2个女儿送给他们。 Di sini kita melihat Lot tidak beres secara moral terhadap keluarganya. 从这个他的言行，我们看到他的道德有问题。 Lalu ketika Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya, 当上帝拯救罗德和他的家人的时 Lot 候， berkata kepada istrinya, jangan melihat ke belakang. Kalau kamu lihat ke belakang, kamu akan menjadi tiang garam. 上帝嘱咐他们不可向后看，当你们向后看必死。 Lalu istrinya tidak mendengarkannya. 可是罗德的太太不在乎神的警告， Ini menandakan bahwa Lot sendiri tidak menjadi teladan iman sehingga ketika dia menyampaikan firman Tuhan, istrinya pun tidak mendengarkannya. 从这里我们看见罗德在每天的生活里没有成为信心的榜样。当他诉说上帝的话语的时候，他家里的人不当一回事。 Kemudian kita juga mengetahui bahwa Lot kemudian tidur dengan kedua anaknya. 我们也读到他如何跟他的女儿一起睡， Menjadikan sebuah keluarga yang kacau secara strukturnya. 变成一个乱伦。 Kita bayangkan anak daripada Lot mau memanggil Lot sebagai papa atau akong. 他的孩子要叫他父亲还是叫他公公呢？ Kalau mau panggil papa tetapi dia papa dari mamaku. 要叫父亲，他是妈妈的父亲； Demikian ketika dia mau memanggil mamanya. 他要叫妈妈， Mau memanggil mama tapi kok dia istri akongku. 可是妈妈是爷爷的太太。 Maka ini adalah sebuah kekacauan secara moral di dalam keluarga. 这个是败坏道德的行为，混乱了家庭。 Sekali lagi kita melihat peran ayah yang sangat penting di dalam mengajarkan firman Tuhan. 所以我们看见，成为父亲重要的角色来教导上帝的真理。 Seorang teolog bernama B.B. Warfield membandingkan 2 buah keluarga. 一位神学教会的大牧师这样研究2个重要人物的家庭背景。 Dalam penelitiannya dia membandingkan bagaimana keturunan dari seorang yang bernama Max Jukes dan Jonathan Edwards. 他比较这个 Max 跟约拿丹的后裔。 Max adalah seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Max 是一位出名的无神论者。
Dia tidak pernah mengajarkan keturunannya untuk percaya kepada Tuhan. 他从来没有教导儿女们信主， Tidak pernah membawa anak-anaknya ke gereja. 没有带领他的孩子们去教会。 Hal ini bertolak belakang dengan Jonathan Edward. 这个相反跟约拿单的家庭， Jonathan Edward adalah seorang pengkhotbah KKR yang terkenal. 约拿单 Edward 是一个复兴布道会的牧师， Dia mewariskan imannya, keteladanannya kepada keturunan-keturunannya. 他留给他子孙们信心的榜样。 Dan di dalam penelitian itu kemudian didapati dan ditelusuri berapa banyak keturunan dari kedua orang ini. 他们就去考察他们的几代人，从他的父亲下来的几代人的生活情况， Dan terdapat perbandingan yang luar biasa berbeda. 他们来比较，他们发现很大的差别。 Bagaimana Max Juk mempunyai 540 keturunan. Max 就有540个他的子孙， Artinya keturunan-keturunan dan 就 seterusnya. 是他有从他的孩子又生他的子子孙孙有540位，他们去采访。 Lalu dari 540 itu 310 mati sebagai pengemis, 150 pernah masuk penjara, 7 diantaranya sebagai pembunuh dan seterusnya. 我们看见304位有成为乞丐，还有进过监牢，还有不好的生活环境。 Artinya apa yang diimani dan dilakukan itu juga dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. 就是他的爷爷怎么样的行为影响了他的后代。 Berbanding terbalik dengan Jonathan Edward. 相反的，从约拿单牧师的生活， Seperti yang bisa dilihat bagaimana keturunan dari Jonathan Edward ada yang menjadi rektor, profesor, hakim, pendeta, penulis, dan lain sebagainya. 从他的子子孙孙里，我们看见有的成为大学院长，有的成为博士，有人成为牧师，有人成为美国参议员。 Artinya bukan hanya firman Tuhan saja yang diberitakan, 不单是约拿单传讲神的话语， tapi mereka punya kehidupan yang benar. 他有生活的见证。 Ketika mereka menghadapi tantangan zaman, 当他们面对社会的挑战， mereka memegang iman yang sudah diteladankan oleh sang ayah. 他们坚守他们坚守的信心。 Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, kita tahu mungkin anak kita ada yang sekarang sedang kuliah di luar. 可能我们其中的孩子在外国留学， Ada yang mungkin bekerja di Jambi. 或有的在沾杯工作， Anak-anak kita mungkin menghadapi tantangan yang tidak. 他们也要面对非常大的挑战。 Dan peran seorang ayah di dalam mengajarkan itu sangat penting. 父亲所扮演教导的角色很重要。 Anak cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. 孩子们很容易模仿父亲一切的行为， Baik itu anak kecil maupun dewasa, remaja dan dewasa. 从幼儿园到他们少年到中年，他们都一直模仿他的父亲。 Kalau mereka dipersalahkan, mereka akan bilang, papa saya juga seperti itu. 如果我们责怪他们，他们会说：“我父亲也是如此。” Kalau kita sebagai orang tua membawa anak kita, lalu kita melewati lampu merah begitu saja, 如果我们在陪同孩子就敷衍了事， maka kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa otoritas itu tidak terlalu penting. 那么我们就好像跟他们说，爸爸的角色根本不重要， Dan anak kita mungkin akan mengikuti apa yang kita lakukan. 孩子们就会被影响，他们也觉得不重要。 Maka sekali lagi peran mengajar menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang ayah di dalam keluarga. 所以我们看到教导是父亲的很重要的责任。 Lalu hal yang ketiga adalah bagaimana seorang ayah berperan memberi disiplin yang benar di dalam keluarga. 第三方面，我们看见父亲如何来管教儿女们。 Tema tentang disiplin sangat kentara di dalam penulisan Kolose. 这个管教在哥罗斯书是非常重要的一件事。 Kalau kita boleh bandingkan penulisan tentang suami, istri, ayah, dan anak, ini tidak hanya ditulis di dalam kitab Kolose. 这个关于夫妻父子关系，不单在是哥罗西书，
Tapi hal yang serupa juga ditulis di dalam kitab Efesus 在以弗所书也有提到， yang sering dipakai di dalam khotbah-khotbah pernikahan. 时常在婚礼上，牧师时常读的那段经文。 Tapi ada perbedaan yang sangat kentara di dalam penulisan baik itu di Kolose ataupun di kitab-kitab lain. 可是从哥罗西书的这段经文，描述方法跟别处是不同。 Bagaimana kita melihat ada dua kalimat kata kerja yang dilarang di dalam hal ini. 这里有2个动词是否定词， Suami diminta untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya. 不可苦待他们， Ayah diminta untuk tidak menyakiti hati anaknya, 不要惹儿女的气， apalagi membuat tawar hati anaknya. 不要让他们失了志气。 Mengapa bisa demikian? 为何如此？ Ada kemungkinan ketika keluarga ataupun jemaat di Kolose mengikuti hukum pemerintahan Romawi. 如果当时哥罗斯家庭实行罗马政府的制度， yang terkadang menjadikan figur seorang ayah menjadi sangat superior 这个父亲是高高在上， dan menjadikan istri, anak, serta hamba berada pada level yang sama. 把妻子、儿女跟仆人一样同等。 Sehingga tak jarang ada seorang laki-laki ataupun ayah 所以难怪有时父亲 yang melakukan kekerasan terhadap istri maupun anak-anaknya. 有虐待太太的行为， Artinya menerapkan disiplin secara otoriter. 是他们非常专制的管教儿女们。 Saya akan membacakan sebuah surat dari seorang anak kepada ayah. 我要读一段有一个信是孩子写给父亲的一封信。 Seorang anak yang menerima perlakuan otoriter dari ayahnya. 因为受到父亲的专制的管教， Bapak Ibu bisa memperhatikan bunyinya demikian. 他这样想， Surat kepada ayah tersayang. 写给我亲爱的父亲的信。 Selama beberapa waktu aku menemui seorang psikolog. 我去找到一个心理学家， Di dalam masa-masa itu aku menyadari bahwa betapa pentingnya kenangan masa kecilku. 他教导我童年的往事是非常重要， Untuk itu aku menuliskan surat ini. 所以我写这封信。 Sebagai seorang yang telah dewasa, 成为的成年人， aku bisa mengerti bahwa hidup seorang ayah itu tidaklah mudah. 我感觉到作为父亲不简单。 Yang aku tidak bisa mengerti adalah perlakuan ayah terhadapku. 我不能理解的是父亲对我的态度。 Ingatan awalku tentang ayah yang aku tidak tahu pasti berapa umurku, kira-kira umur 3 sampai 4 tahun. 在我记忆里不清楚在几岁前，也许是在3岁之后， Adalah suatu hari ketika ayah pulang dari kantor. 就是父亲从办公室回来， Lalu ibu berkata, ayah sudah pulang. 母亲告诉我父亲回来了， Aku berlari bukan menyambut ayah, 我跑去不是拥抱父亲， melainkan aku bersembunyi. 可是我躲起来， Aku takut bertemu dengan ayah. 我很怕看见我父亲， Aku tidak tahu mengapa waktu itu aku sangat takut. 我不知道为什么这样惧怕我的父亲。 Lalu aku juga pernah mendengar ibu dan ayah bertengkar. 我也听到父母在吵架， Aku tidak ingat apa yang kalian katakan, 我忘了你们在骂什么， tetapi aku ingat aku sangat takut. 可是我知道我非常害怕。 Ayah tidak pernah sungguh-sungguh di dalam mengasihiku. 父亲没有真正的爱过我， Mungkin hanya sebuah ciuman selamat malam yang tidak sungguh-sungguh. 可能就是一个晚上给我一个不真诚的一个吻。 Aku tidak ingat apakah ayah pernah mendekapku, 我也忘了是否父亲抱过我， menaruh dan melingkarkan tangan di pundak, 他是否拥抱过我， dan mengatakan, Papa sayang kamu. 或者说过爸爸爱你。 Aku tidak pernah ingat itu. 我好像没有听过。 Apakah tidak pernah terbayang oleh ayah betapa pentingnya hal itu bagi seorang gadis kecil?
难道身为父亲不知道这个女儿所渴慕从父亲听到父亲爱她这句话吗？ Ketika aku umur 11 tahun, 当我11岁的时候， Paman Willy datang mengunjungi kita. 威利叔叔来到我们家里， Kemudian ia memelukku. 他抱了我。 Aku ingat bahwa disitulah pertama kali aku dipeluk paling tidak oleh seorang pria. 他是头一次我被男性抱着我， Ini adalah salah satu kejadian yang penting di dalam hidupku. 这是非常重要的在我的记忆里。 Aku tidak menyadari bahwa betapa hausnya aku akan kasih sayang seorang ayah. 我不能想象我对父亲的爱的渴慕。 Aku ingat suatu kali aku menangis. 我有一次哭了， Ayah melihat aku menangis. 当父亲发现我在哭的时候， Kemudian ayah berkata, ayah tidak mau melihat kamu menangis lagi. 所以父亲就警告我说不要再看到我在哭。 Aku merasa sakit hati dan marah terhadap ayah. 我非常伤心，就怨恨我父亲。 Aku bertekad bahwa tidak hanya ayah, tetapi siapapun tidak akan melihat aku menangis lagi. 所以我就发誓，从此以后再没有任何人可以看见我在流眼泪。 Sekarang aku harus membayar harganya. 现在我要付出一切的代价。 Karena aku selalu menangis sebab sebelumnya aku tidak pernah menangis. 现在我一直在哭，因为从前没有哭过。 Bulan kemudian ayah datang mengunjungi aku. 1个月以后，父亲来看我， Aku kemudian mengingat bahwa pada waktu itu usiaku sudah 36 tahun. 我记得那时我已经36岁了。 Kemudian ayah datang dan menaruh lenganmu di atas pundakku. 他就把他的手放在我的肩膀上， Dan itulah pertama kali aku melihat tindakan ayah yang tidak pura-pura. 我头一次看见父亲没有虚假的行为。 Lalu kemudian ayahku meninggal. 然后不久，我父亲就去世了。 Bagian yang penting di dalam surat. 这个是重要的断片。 Aku menangis pada waktu penguburan ayah. 当父亲的葬礼的时候，我哭了。 Tapi bukan karena aku kehilangan ayah. 我哭不是因为我失去了父亲， Aku menangis karena aku tidak merasa kehilangan ayah. 我哭因为我自己没有觉得失去父亲的痛苦。 Kematian ayah tidak mempunyai pengaruh apa-apa lagi bagi kehidupanku. 父亲的离去好像对我毫无影响， Tidak ada kepedihan di dalam hatiku. 毫无感觉。 Sebaliknya rasa pedih itu ada karena aku tidak bisa merasa kehilangan ayah. 我哀哭是为什么我没有对失去父亲毫无什么感觉？ Aku tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. 因为我没有感受到什么叫做父爱。 Ayah tidak pernah mengatakan betapa istimewanya aku. 父亲没有说过我是在他生命里是特别的重要。 Pada akhirnya aku menyadari aku tidak membenci ayah untuk semuanya itu. 我觉得然后我晓得我不怨恨我父亲， Tetapi aku sedih terhadap ayah dan diriku sendiri. 不过我对父亲的态度和我自己的处境非常悲伤。 Aku menyesal bahwa seorang ayah meninggal tidak membawa perubahan apapun di dalam hidupku. 我觉得悲伤，因为父亲的离去没有改变我的生活。 Aku tidak yakin apakah aku menyayangi ayah. 我不晓得我是否真的爱我的父亲， Tetapi aku berusaha. 可是我尽量。 Sekarang aku ditinggal untuk menghadapi perasaan yang tidak dapat aku pahami. 现在我必须面对我自己的感觉，我所无可确定的感受。 Aku bersyukur karena ayah telah beristirahat dengan tenang. 我感谢主，因为上帝已经呼召父亲。 Dan aku pun berharap demikian anakmu, Kathy. 我也觉得我是你的孩子。 Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu ungkapan hati seorang anak yang mengalami hal yang tidak mengenakan dari ayahnya. 这是一个受到虐待的女儿的心声。 Tentu kita sebagai seorang ayah tidak ingin
kelak mendapatkan hal yang demikian dari anak kita. 当然，成为父亲的我们不愿看到我们的女儿承受这样的打击。 Namun dalam realitanya seringkali kita melakukan hal yang keras terhadap anak-anak kita. 可是，在事实生活上，我们常常犯了同样的错误。 Ketika kita mendisiplin anak kita, 当我们管教孩子的时候， seringkali kita gagal mengendalikan diri kita. 我们经常失控， Kita hanya fokus kepada hukuman kepada anak kita. 我们就注重在严罚， Itu adalah disiplin yang otoriter. 就是专制的管教法。 Tetapi di satu sisi ada juga disiplin yang permisif. 可是还有另一方面，就是目的性的管教。 Artinya bahwa ada orang tua yang membiarkan anaknya melakukan segala sesuatu meskipun salah. 有一个方法就是父亲让孩子们随意行，虽然是犯错， Anak terlalu dimanjakan. 就是溺爱， Anak yang salah tidak pernah dihukum. 犯错了没有管教， Ini juga disiplin yang tidak benar di 这 hadapan 是 Tuhan. 也是不对的方法。 Kita ingat kisah seorang imam bernama Imam Eli. 我们记得以利先知祭司， Dia punya 2 orang anak yang juga seorang imam. 他2个儿子也是祭司， Dia membiarkan perbuatan anaknya. 他让他的孩子们随他们的意思行， Alkitab katakan dia menegur tetapi tidak menghukum. 他就提醒，不过没有管教他们。 Maka itu adalah sebuah disiplin yang merusak. 这是让孩子们犯错特错的。 Baik yang Pangfa. otoriter maupun yang permisif, keduanya adalah merusak. 这2个方法都是不对的。 Maka seharusnya kita menerapkan disiplin yang bersifat membangun. 我们必须以建造性的管教方法， Yang bersifat otoritatif bukan destruktif. 是要有建造性，不是毁灭性的管教。 Tentu kita harus menyeimbangkan keduanya. 我们必须在2者方面的平衡。 Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mendisiplin anak-anak kita, 当我们在管教儿女们， mulailah dari diri kita terlebih dahulu. 我们必须从我们自身开始。 Apakah kita sudah melakukan hal yang benar di mata anak-anak kita? 我们是否以身作则， Jangan 成为榜样？ Jangan sampai juga memakai kekerasan kepada anak kita. 不用暴力对待儿女。 Saya pernah suatu hari makan di satu tempat, 我有一次在用餐， lalu melihat ada seorang ibu yang tiba-tiba menampar anaknya di depan umum. 他在那个餐厅我吃的时候，突然他的母亲就一巴掌打过去他的孩子， Mungkin karena anaknya susah diatur, 可能孩子很难Ibu. 管教， ibu itu menjadi marah dan menampar anaknya. 他的母亲就发大火，就一巴掌打过去。 Lalu saya juga pernah melihat di depan mata saya seorang ayah yang menampar anaknya ketika pulang dari sekolah minggu. 我也看过一个家长，当孩子从组织学回来，就领受了爸爸的一个大巴掌。 Mungkin anaknya disuruh pulang tapi tidak mau pulang karena masih bermain. 因为在教会里，孩子们一直玩，叫他回，他不要回， Kemudian ayahnya menamparnya dengan keras. 他父亲就当众打了他一巴掌。 Ini adalah sikap yang harus kita hindari. 这是我们必须不要这样行。 Karena itu membawa dampak yang buruk bagi anak-anak kita. 这个对孩子的影响非常负面的， Tetapi juga jangan terlalu bebas. 也不可太随意， Tidak pernah menghukum sama sekali anak kita. 从来就没有管教过。 Lakukan disiplin bukan karena luapan emosi, 我们管教不是因为我们的发火， tapi karena kita peduli terhadap anak-anak kita. 可是因为我们爱他们， Inilah prinsip yang harus kita tanamkan. 我们这是必须有的原则。 Bapak Saudara, dari ketiga hal yang sudah kita renungkan bersama, 从这3方面我们所考虑的， kita menyadari peran ayah sebagai wakil Allah yang membawa keluarga beribadah. 我们看到父亲是在家庭里扮演上帝的代表， Seorang ayah juga berperan di dalam mengajar anak-anaknya, 也是布置教导儿女们， memberi disiplin.
管教儿女们。 Itu semua harus didasarkan pada prinsip kasih dan keadilan Allah. 一切要凭主的爱和主的公义。 Allah kasih sekaligus adil. 上帝是爱，上帝也是公义。 Allah kasih mengajar kita melalui firman-Nya. 上帝的爱告诉我们， Allah adil karena dosa harus dihukum. 上帝爱我们，拯救我们，可是上帝也是公义的，罪必须惩罚。 Dan kedua hal itu digabungkan dan dinyatakan melalui pengorbanan Yesus. 这两者掺在一起，显现在十字架上耶稣的牺牲。 Melalui kasih dan keadilannya, maka Kristus datang menebus hidup kita. 透过耶稣主的爱和主的公义，耶稣上十字架为我们而死。 Hidup kita yang seharusnya mati binasa, 我们本来灭亡的， terbelenggu oleh dosa, 被罪捆绑， tetapi dibebaskan oleh karena karya Kristus. 因为上帝的拯救，耶稣的爱，我们可以得到释放。 Dari kasih Allah inilah kita belajar sebagai seorang ayah untuk menyalurkan kasih Allah itu bagi keluarga. 当我们领受到主的爱，我们来施行主在家庭里施行主的爱，我们所感受的， Di dalam momen Hari Ayah pada hari ini, 在这个父亲节里， kita melihat bukan hanya dari perspektif ayah, 不单在从父亲的角色来看， tapi juga bagi seorang ibu dan anak-anak. 也是从作为一位妻子还有孩子们的角色来看。 Jika kita masih memiliki seorang ayah yang membawa keluarga beribadah kepada Tuhan, 如果今天我们还有一位父亲带领我们去敬拜主， maka kita harus bersyukur. 我们要感谢主。 Bagi seorang ayah, bangunlah mesbah keluarga bersama dengan keluarga. 作为一家之主，我们要有家庭祭坛，带领家人敬拜主， Mengajak istri dan anak berdoa dan membaca firman Tuhan. 带领太太和孩子们一起祷告。 Bukan hanya di gereja saja, 不单在教会， tapi di rumah kita masing-masing. 也是在我们家庭里。 Namun saya menyadari tidak semua keluarga memiliki hal yang demikian. 可惜的不是每个家庭都这样行。 Jika di dalam keluarga kita, teladan iman itu tidak diberikan oleh seorang ayah, 如果在家里我们失去了父亲是信心的榜样， maka bagi ibu maupun anggota keluarga lain melihat bahwa peranan ayah itu harus dilakukan juga oleh anggota keluarga lainnya. 那么我们成为妻子的、孩子的，我们也可以起来成为信心的榜样。 Bersyukurlah kalau kita masih memiliki anggota keluarga yang meneladankan iman itu kepada kita. 我们也要感谢主，在我们家庭当中还有一位可以成为我们的信心的榜样。 Namun jikalau kita yang hadir pada hari ini 如果今天我们在这里的弟兄姐妹， adalah seorang anak yang tidak pernah mendapatkan teladan iman dari orang tua kita, 如果我们从来没有得到过从父亲那里的信心的榜样， jangan menjadi tawar hati, 不要灰心， jangan berkecil hati. 不要气馁。 Utuslah hal itu sampai kepada diri kita. 到我们这一代就够了。 Dan ingatlah prinsip yang benar ini. 我们要记得我们本应当做的， Karena suatu saat kita yang saat ini menjadi anak akan menjadi orang tua. 因为现在成为孩子的，有一天有机会要当父亲， Maka sekalipun kita belum mendapatkan hal itu, 虽然还没有轮到， kita tahu prinsip yang benar dan kita wariskan kepada keturunan kita yang selanjutnya. 我们今天已经学习了本应当有的原则， Siapapun- 我们要传给下一代。 Siapapun kita di dalam keluarga, 我们不论我们是谁，在家庭里， ingatlah prinsip ini. 我们要记得这个几个原则， Jadi perwakilan Allah, 成为上帝的代表， mengajar dan mendisiplin 管教，用上帝的真理来管教， sesuai dengan kebenaran firman Tuhan 按上帝的真理来 dan 管教， membawa setiap keluarga untuk memuliakan Tuhan. 带领每个家庭人员来荣耀主。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。我们在天上的父，
我们满心感谢赞美你，在这个父亲节的敬拜日，愿主你的话语再次提醒造就我们每个弟兄姐妹，直到我们可以在家里成为信心的榜样。倘若我们当中有悲伤的记忆，童年悲伤的记忆，愿主你赐下宝血洗净我们，直到我们能原谅我们不能接受的也一切，直到我们看见在主你的大爱里，我们能够爱我们上帝所赐给我们的，来荣耀主。主啊，祝福主你的儿女们，直到在父亲节的纪念里，我们能够来好好珍惜我们在世的父亲，我们做父亲的能够好好把握主所托付给我们的使命，如同如何来照顾我们的家人，如何在家里成为儿女的榜样。主啊，我们满心感谢赞美你，将祷告奉主耶稣基督圣名祈求，阿们。